Geng, aku nak pesan satu. Hampa duk baca status Najib, timeline Najib punya status, dia punya post apa macam-macam. Hampa kena ingat, hampa jangan diperbodohkan oleh Najib. Hampa jangan sampai hampa diperbodohkan. Sebab kebohongan, penipuan bila diulang, digoreng, menyalahkan orang lain apa semua, dia akan jadi satu kebenaran. Kan, tahu-tahu dia boleh pusing yang dia mencuri sampai tahap dia boleh pusing macam dia tak mencuri. Layan ni sampai habis. Apa yang cuba dibangkitkan oleh Zahid Hamidi adalah untuk cuba meyakinkan pembelaan dana politik, bukan untuk tuduh 5 orang ni dapat rasuah. Bakal betul. Ya. Begitu juga dengan Bersatu. Di sini saya kena memberikan satu komen bahawa tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengeluarkan kenyataan adalah satu tindakan terhormat. Sebab selagi kes itu berjalan, nama Hishamuddin, Rizal, Khairi Jamaluddin, Tan Sri Muhyiddin dan Syafiq Abdul yang dibangkitkan, mereka 5 ni tidak akan berpeluang nak masuk sana. Mereka tidak boleh. Sebab kes ni tak akan mengenal dengan dia orang. Nama dia orang dibangkitkan pun berkaitan dengan isu dana politik atau tidak. Tapi mereka akan terjejas sebab nama mereka diberi anggapan pertuduhan adalah rasuah. Jadi adakah kalau itu bukan dana politik, adakah mereka juga menerima rasuah? So, tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memberi penjelasan seawal mungkin adalah satu tindakan terhormat jika dibandingkan dengan Hishamuddin Hussein On yang duduk senyap, Rizal Marikan yang mungkin ada di kedai nasi kandak, dan juga orang-orang lain, Khairi Jamaluddin dan sebagainya. Jadi saya rasa kita kena terima perkara ini. Pada masa yang sama, sebab saya dah sentuh tentang kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya perlu sentuh satu lagi kenyataan yang dibuat oleh Najib Razak. Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin keluarkan kenyataan secara ringkas mengatakan tak mungkin dari segi fizikalnya beliau boleh menerima atau berada untuk menerima wang yang dikatakan wang sogokan 1.3 million tersebut, sebab pada masa itu dia mengalami mengalami uzur kanser dan sedang dirawat dan sedang berehat. Tiba-tiba Najib Razak keluarkan timeline nak tunjukkan tarikh sebegini kononnya Tan Sri Muhyiddin berada di tempat lain, bukannya sakit. Yang ni macam ni, yang tu macam tu. Saya tidak nak mendalami perkara itu, saya nak menyatakan satu perkara saja kepada Najib Razak. Apa yang awak cuba analisa penjelasan Tan Sri Muhyiddin, kalau awak pakai kepada diri awak berkaitan dengan dana Arab masuk bila awak jumpa dengan putera Arab, semua ni tak kena tahu ikut formula yang awak pakai. Cuba fikir balik. Pada masa ada Menteri Khair Jamil Khair mengatakan berada bersama dengan awak di Arab, dia pun kononnya berada di Malaysia, satu upacara. Jadi apa yang awak buat ni kena balik ke batang hidung awak, Najib Razak. Tak kebagal benda tu. Kan? Dunia ni bukan sebodoh itu. Rakyat yang baca komen-komen para pemimpin politik pun tahu di mana mereka pernah buat komen tersebut tentang diri mereka dulu. Mereka tidak boleh diperbodohkan. Mahkamah ni bukan mahkamah social media. Mahkamah akan dibuat keputusan dalam kes Zahid Hamidi di situ, bukan di sini. Tapi social media awak buat kenyataan untuk celarukan, kelirukan, cacar marbakan rakyat. Dan sebab itulah kami akan keluar dengan kenyataan perundangan dan perlembagaan supaya rakyat faham. Awak semua sudah tidak relevan. Awak semua adalah penghancur negara. Ya. Awak semua patut sedar diri dan tinggalkan bidang politik supaya rakyat boleh bebas, sekurang-kurangnya bebas daripada belenggu orang-orang yang tak boleh pakai untuk negara. Dahlah hancurkan negara. Itu sekurang-kurangnya patut dibuat. Bukan nak celarukan rakyat lagi. Sedangkan diri awak sendiri, timeline awak yang berpuluh-puluh hari, tak kena. Lepas itu awak nak buat timeline berkaitan dengan satu perkara ringkas yang disentuh oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi itu sajalah. Lebih pada itu bagi saya macam
nak justifikasikan, nak memberi integriti kepada kenyataan Najib Razak yang saya tak berhak dan saya tidak ingin pun nak memberi integriti. Balik kepada isu pokok ni, balik kepada isu kenyataan Ultra Kirana. Jadi di tahap ini perkara itu belum menjadi satu perkara yang diputuskan mahkamah. Tetapi pada masa yang sama, pihak yang patut mengambil tanggungjawab untuk melihat dan mengkaji perkara ini, keputusan mahkamah adalah siapa? Adalah badan berkuasa SPRM. Seperti mana kenyataan yang keluar di Mahkamah Amerika Syarikat daripada mulut Tim Leissner yang dia telah membelikan rumah 10 juta US dollar kepada Rohana Razahan untuk menutup mulut dia daripada mendedahkan penglibatan 1MDB seawal 2013 dulu kepada pihak berkuasa. Perkara itu saya juga telah bangkitkan kenyataan dan SPRM telah buka fail. Akhirnya Rohana Razahan telah menyerahkan balik mengikut laporan rumah tersebut untuk dikembalikan kepada kerajaan. Begitu juga SPRM sekarang wajib buka fail. Betul. Berkaitan dengan kesemua para pemimpin. Yang mana yang tidak mengambil, seperti yang dijelaskan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, tidak ada perkara mereka nak takut. Tan Sri Muhyiddin Yassin pun dah menyatakan, saya rela bekerjasama. Tapi SPRM kena buka fail. Kenapakah Azam Baki berani nak buat kenyataan menyeleweng kedaulatan undang-undang, kononnya 3 hari selepas kenyataan RPK, 2 hari selepas laporan polis Hakim Nazlan, dia berani mengatakan sudah buka siasatan terhadap hakim. Hari Jumaat, hari Khamis, saksi Ultra Kirana buat kenyataan, hari ini sudah hari Sabtu. Saya harap dalam tempoh 2 hari, yakni esok, Azam Baki keluar kenyataan, kami sudah buka siasatan terhadap Hishamuddin Hussein On, Rizal Marikan, Khairi Jamaluddin dan semuanya. Berani kerana benarlah Azam. Azam kerana konsisten. We expect a press conference. I don't care whether it's a press conference ataupun press statement. I expect an explanation. A consistent, efficient person in charge must be consistent. Dan di sini dia tidak boleh nak lari pada hakikat. Sebab kes ini bukan di Amerika Syarikat pun. Di Amerika Syarikat file boleh dibuka. Kes ini di Malaysia. Boleh minta catatan daripada mahkamah. Sekarang ni ada CD. CD boleh diminta oleh pegawai mahkamah. Even DPP, SPRM ni boleh minta. Dan CD boleh ditranscribe. Baca balik apa yang dia cakap. Dan buka kertas siasatan. Panggil Hishamuddin Hussein On. Hishamuddin Hussein On. Hishamuddin Hussein On. Saya kena ulang 3 kali. Sebab kalau tidak, tak masuk kepala macam-macam mereka. Panggil siasat. Dan ambil tuduhan. Dan akhir sekali tentang yang kasyaf ni, konon yang kasyaf ni. Sulalah faham sedikit. Adakah awak mengandaikan seorang Perdana Menteri boleh mencampuri urusan peguam negara? Kalau awak mengatakan bahawa Tun Dr. Mahathir cuba kononnya melindungi Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka awak berada dalam kategori yang sama dengan Tommy Thomas. Adakah awak mengatakan bahawa Perdana Menteri boleh mencampuri? Jadi adakah awak mengandaikan apabila Najib Razak menjadi Perdana Menteri ke-6, dia mencampuri kes Anwar Ibrahim? Apa yang awak cakap ni? Fikir balik. Dan untuk pengetahuan awak, Tommy Thomas dalam buku dia, orang itu sendiri mengatakan dia tidak pernah dicampuri oleh Tun dalam apa-apa urusan kependakwarayaan. Nak buat tomahan pun kena ada asas. Janganlah buat tomahan yang terlampau cerdik sampai jadi bodoh. Cukup-cukuplah, rakyat dah muak dengan politik baral macam ni. Negara dah hancur. Negara dah tak tahu nak ke mana. Awak masih sibuk tuding jari sana sini. Macamlah rakyat akan benarkan orang macam awak masuk balik dalam sistem tadbir urus negara. Doesn't matter whoever you are. Sebab itu sekarang ni saudara Regi dan para penonton, ini membuktikan negara dah betul-betul hancur. Kalaulah
dana politik sampai ke tahap semua pemimpin dalam kerajaan diberi oleh Altera Kirana sebagai dana politik sekalipun. Bukannya sogokkan pun, sebagai dana politik sekalipun. Bukankah kita dah hancur? Betul. Itu point dia. Don't they realize this? Betul. Setiap pemimpin akan mengambil, kalau tidak beberapa juta, beratus ribu sebagai dana politik. Adakah sistem tadbir urus negara perlu sampai tahap itu? Di mana apa yang diberi oleh Altera Kirana sebagai dana politik datangnya daripada hasil yang diperolehi oleh Altera Kirana untuk projek itu. Dan hasil itu datangnya daripada perbendaharaan Malaysia. Dan perbendaharaan Malaysia datangnya daripada hasil rakyat. So, duit yang diberi dana politik datangnya daripada kita. 32.7 juta yang diberi kepada Hishamuddin Hussein On, Rizal Marikan, Khairi Jamaluddin dan sebagainya. Adakah kita faham benda ni? Ini rakyat kena faham. Apa yang diberi kepada Kunan yang dikatakan dana politik adalah juga hasil yang diperolehi oleh syarikat tersebut melalui program mereka. Adakah kita masih nak sokong sistem politik yang hancur macam ni? Sebab itulah satu-satu caranya Malaysia nak keluar daripada masalah ini dan membantu selesaikan masalah-masalah harian rakyat adalah untuk lumpuhkan politik. Paralyze the politics. Darurat politik. Betul. Supaya orang-orang yang tahi yang ni semua ni tidak ada peluang, terengah-engah. Semua jemaah menteri digugurkan. Cuma Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri menghadap baginda tuanku, menasihati tuanku, dia inginkan darurat politik kerana politik tak boleh diselamatkan. Hari ke hari kita tengok, tak kisah daripada sempadan mana. Barisan Nasionalnya ke, Perikatan Nasionalnya ke, Pakatan Harapannya ke. Ada saja yang dikeluarkan tuding-tuding jari, tuding-menuding berlaku. Lumpuhkan politik, wujudkan darurat politik, tarik keluar sistem tadbir urus negara, letakkan kepada orang-orang dalam bidang-bidang masing-masing, bersihkan politik dengan akta anti lompat parti, akta dana parti dan betulkan undang-undang yang perlu untuk bersihkan politik daripada orang-orang durjana, pengkhianat, perompak, penyangak. Dan kemudian baru, bila negara Malaysia dah sedia, adakan PRU. Tak semestinya boleh siap sebelum Julai 2023 perkara-perkara yang perlu dilakukan. Tapi melalui darurat politik, maka kita akan dapat peluang untuk batalkan, tangguhkan PRU. Tanpa darurat politik, tak boleh tangguhkan PRU. Kita nak lagi orang-orang macam ni bertanding dalam pilihan raya yang akan datang. Nak? Tepuk dada tanya selera. Satu-satunya cara kita halau mereka keluar adalah dengan lumpuhkan kuasa politik. Daruratkan politik. Ismail Sabri kena berani, tapi yang paling penting yang perlu lebih berani adalah ke bawah duli yang di-Pertuan Agong. Baginda tuanku sendiri menitahkan pada hari keputeraan rasmi yang lalu. Apa dititahkan? Bahawa beta perlukan kerajaan yang stabil. Nak kerajaan stabil, kena lumpuhkan parti, kena lumpuhkan politik, kena adakan darurat politik. Beta perlukan suatu negara yang boleh selesaikan masalah makanan, shortage of food, masalah kelangsungan hidup, harga yang naik. Cara nak selesaikan tu, batalkan politik, lumpuhkan politik, daruratkan politik. Beta perlukan satu negara, satu kerajaan yang boleh naikkan balik nama negara Malaysia di khalayak ramai. Caranya darurat politik. Rakyat di luar, negara luar, pemerintah luar akan lebih menghormati Malaysia, akan lebih menghormati ketua negara ke bawah duli yang di-Pertuan Agong yang berani membuat perkara yang drastik tapi yang penting untuk rakyat. Kalau kita mempunyai penyakit yang paling buruk yang memakan badan kita, maka kita perlu potong bahagian badan kita pada masa yang perlu sebelum dia merebak dan hancurkan negara. Darurat politik perlu diadakan